Konflik perebutan wilayah maritim di Laut Cina Selatan antara China dan negara ASEAN yang terlibat menimbulkan polemik besar sehinggakan ramai yang bertanya adakah Laut Cina Selatan kepunyaan mereka. Walaupun China tidak pernah menggunakan hujah dakwaan nama China sebagai alasan tuntutan mereka terhadap laut itu, namun ramai pihak berpendapat Laut Cina Selatan adalah milik banyak negara dan tuntutan Nine Dash Line adalah tidak berasas. Jadi pada video kali ini kita akan melihat melalui perspektif sejarah dan alasan-alasan kenapa China ingin menuntut Laut Cina Selatan. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas, ia membicarakan tentang 4 keunikan GISB dalam menguruskan kejayaan perniagaannya. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses di ruangan video terkini. Jika anda baru pertama kali di sini, Raja Nala Channel adalah berkenaan tentang alam Melayu, suku kaum, tradisi, amalan dan kepercayaan mereka, pemikiran dan budaya, sejarah serta pembentukan jati diri anak bangsa seiring dengan peradaban bangsa itu sendiri. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum, bantu saya dengan subscribe, like dan komen serta jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan notifikasi dan video terkini. Selamat menonton. Mengikut konteks sejarah, sebelum abad ke-19, Laut Cina Selatan dikenali dengan pelbagai nama dan istilah yang berbeza. Perbezaan nama dan istilah ini adalah berdasarkan kepada pelbagai budaya dan masyarakat sekitar yang dahulunya dikenali sebagai Laut Champa, Laut Melayu, Laut Selatan, Laut Sulu maupun Laut Natuna. Laut Champa merujuk kepada Kerajaan Champa yang merupakan sebuah kerajaan maritim terkenal seawal abad kedua berpusat di wilayah yang kini dikenali sebagai Vietnam Tengah. Kerajaan Champa adalah kerajaan Melayu yang merupakan salah satu kuasa perdagangan penting di Asia Tenggara dan mempunyai hubungan erat dengan China, India dan beberapa kerajaan lain di Tanah Melayu. Selain nama Laut Champa, beberapa pedagang Arab juga menulis Laut Melayu kerana Champa sangat berkait rapat dengan Melayu. Dalam sejarah China, Laut Cina Selatan dahulunya dikenali sebagai nama Laut Selatan atau Nanhai yang tercatat dalam rekod sejarah purba China, iaitu laut yang berada di selatan tanah besar China. Di Filipina, Laut Cina Selatan dikenali sebagai Laut Sulu merujuk pelayar dan pedagang yang menamakan laut berdekatan Filipina. Laut Natuna pula merujuk kepada kawasan yang berdekatan dengan Kepulauan Natuna di Indonesia. Pada 1986, Kerajaan Indonesia berusaha menamakan perairan antara Tanah Melayu dan Borneo sebagai Laut Natuna. Selepas abad ke-19, nama Laut Cina Selatan mula digunakan secara meluas oleh Barat. Penggunaan nama ini menjadi lebih umum selepas penjajahan kuasa Barat di Asia Tenggara, di mana peta-peta baru dan dokumen-dokumen geografi mula mengklasifikasikan kawasan tersebut dengan istilah yang lebih sistematik merujuk kepada wilayah laut yang terletak di antara sempadan negara-negara Asia Tenggara dan China. Dalam tahun 1928, International Hydrographic Organization telah menyeragamkan nama dan sempadan laut, menukar nama Laut Cina dan Laut Malaya kepada nama Laut Cina Selatan dan menjadi dominan sehingga kini. Konflik terkini. Apabila China mengumumkan 2 daerah pentadbiran baru yang akan dibentuk di bawah Bandar Shansha, sebuah penempatan yang dibina di Pulau Wudi dalam rantaian Pulau Paracel, cubaan terbaru Beijing menegaskan bahawa hanya ia yang berhak mentadbir keseluruhan Laut Cina Selatan. Langkah itu dibantah keras oleh Vietnam dan Filipina yang turut membuat tuntutan di kawasan berkenaan. China menuntut atas kedaulatan kawasan darat dan perairan yang terletak beratus-ratus batu jauhnya dari kawasan darat di negaranya sendiri, walaupun para pakar menyatakan tiada asas dalam undang-undang antarabangsa. Mahkamah Timbang Tara Tetap pada 2016 telah memutuskan bahawa pengujahan China mengenai hak bersejarah itu adalah tidak sah. China ingin menguasai Laut Cina Selatan kerana beberapa alasan strategik, ekonomi dan politik yang penting. Geostrategik. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan maritim global melewati kawasan ini, termasuk pengeluaran sumber tenaga seperti minyak dan gas. Menguasai wilayah ini memberi China kelebihan mengendalikan jalur perdagangan antarabangsa yang dilihat penting. Sumber alam. Laut Cina Selatan dilihat memiliki simpanan besar minyak dan gas alam yang masih belum diterokai. Selain itu, perairan ini kaya dengan hasil laut yang penting bagi sumber pendapatan negara-negara sekitarnya termasuk China. Keamanan dan pertahanan.
Menguasai Laut Cina Selatan memungkinkan China memperkuat posisinya sebagai kekuatan tentera di Asia Tenggara. Dengan memperluas pengkalan tenteranya di pulau-pulau buatan, China dapat memperkuat tuntutannya ke atas wilayah tersebut serta mengendalikan kawasan strategik yang menghubungkan perairan Pasifik dan perairan Hindia. Tuntutan sejarah. China menuntut sebahagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line yang merujuk pada peta lama yang mereka anggap membuktikan tuntutan sejarah ke atas wilayah ini. Meskipun tuntutan ini telah ditolak oleh mahkamah, China tetap berusaha mempertahankannya. Pengaruh wilayah. Dengan menguasai Laut Cina Selatan, China dapat memperkuatkan pengaruh politiknya terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Ini juga menjadi alat tekanan terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Persaingan global. Sebagai salah sebuah negara terkuat, China melihat Laut Cina Selatan penting dari sudut keupayaannya menentang penguasaan Amerika Syarikat di kawasan Indo-Pasifik. Penguasaan ke atas wilayah ini memungkinkan China menegaskan kedudukannya sebagai pesaing utama Amerika Syarikat dalam geopolitik global. Kesimpulan, sejarah dan mahkamah antarabangsa membuktikan Laut Cina Selatan adalah kepunyaan pelbagai negara dan bukan hanya China. Perbuatan wilayah Laut Cina Selatan oleh China merujuk kepada Nine Dash Line 1948 menuntut Laut Cina Selatan sebahagian daripada wilayahnya. Konflik wilayah ini juga mengheret beberapa negara persatuan negara-negara Asia Tenggara yang berada dalam kawasan yang sama. Dalam kes terbaru, China membantah pengeluaran gas di beberapa blok minyak dan gas Malaysia seperti SK316 Kasawari, SK408 Jerun dan beberapa blok lain dengan mendakwa bahawa operasi ini melanggar kedaulatan dan undang-undang laut antarabangsa. Menurut Tun Mahathir, China adalah rakan perdagangan terpenting bagi kebanyakan ahli ASEAN dan memiliki pasaran yang besar. Walaupun negara-negara ASEAN mungkin tidak bersetuju dengan kedudukan China, mereka tidak boleh berhadapan dengan gergasi ekonomi itu. Malaysia serta ASEAN perlu bersikap pragmatik dan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonominya sendiri, bukannya isu geostrategik. Tuntutan China ke atas sebahagian besar Laut Cina Selatan adalah isu geopolitik dan penting bagi kita mengelak daripada bertelagah dengannya. Fokus Malaysia adalah mempertahankan 12 batu nautika Territorial Sea dan 200 batu nautika Exclusive Economic Zone dan 350 batu nautika Continental Shelf berdasarkan kedaulatan dan undang-undang laut antarabangsa yang sedang diceroboh oleh China. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan, sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.